sama seperti saudaranya yang lebih kecil. Gergasi mempunyai gigi tajam, menyedot udara dan membiak dengan cepat. Namun ia boleh membesar sehingga hampir 1.5 meter panjang. Ini adalah toman paling bahaya sekali. Ia pemangsa ganas, terutamanya ke atas ikan lain. Gergasi dilahirkan kuat. Ikan muda yang dinamakan Red Line pernah popular di kalangan penggemar akuarium sebelum Kongres mengharamkan mengimport toman ke Amerika. Namun, seperti yang didedahkan rakaman ini, Red Line melenyapkan rakan akuariumnya. Dr. Courtney berazam menghentikan toman gergasi daripada menambah kepada wabak Fishzilla. Dia perlu tahu cara ikan yang menyerang ini masih lagi memasuki Amerika lama selepas pengharaman mengimportnya. Adakah ia diseluduk masuk atau adakah ada rantaian baru toman gergasi, mutasi atau subspesies baru memasuki perairan Amerika? Saya yakin ada lagi spesies toman dari 29 yang dilaporkan dalam risalah saintifik setakat ini. Yakin dia akan mendapat jawapannya di kawasan asal ikan itu, Dr. Courtney mengalih perhatiannya ke Thailand, tempat pembiakan toman gergasi yang masyhur. Dia meminta pertolongan seorang legenda pemandu pemancing toman gergasi, John Francois Helias. Dia memintanya mengantar contoh untuk perbandingan spesies. Ia satu peluang penting untuk mengetahui jika ikan kejam ini mengembara menyeberangi seluruh lautan. Kami meminta bantuan Juan Francois untuk melihat sama ada toman gergasi di Thailand adalah spesies yang sama dengan toman gergasi di Amerika Syarikat. Dengan mendapat khidmat pakar pemandu pemancing, ahli biologi Amerika mendapat maklumat berguna dalam perjuangan menentang Fishzilla. Dia di sana tinggal dengan toman ini setiap masa. Kebanyakan ahli biologi tak melakukan perkara ini. Kita akan dapat maklumat yang sangat bernilai tentang biologi ikan daripada seorang pemancing, terutamanya seorang pemati seperti Francois. Buruan DNA baru Fishzilla bermula pada awal pagi di Kanchanaburi, Thailand. Pemandu pemancing cekap John Francois disertai pemancing berjaya dan sesuai dengan namanya Richard Pike bagi meningkatkan peluang menangkap toman gergasi. Richard ialah pemancing yang bagus. Dia selalu buat sesuatu yang luar biasa. Dia selalu dapat tangkapan yang besar. Mereka berpecah untuk meliputi sebanyak mungkin kawasan. Perairan subur takungan air hutan ini adalah tempat pemburuan kaya bagi pembangsa yang dominan. Toman gergasi kadang-kala makan burung kecil, reptilia dan rhodisia kecil. Ia pemangsa utama di dalam air. Ia ikan ganas. Ia ikan hebat untuk diburu. Menangkap Fishzilla memerlukan kepakaran dan pengetahuan mendalam tentang taktik serangan agresif ikan toman. Kita boleh lihat tentapan pantas ikan toman ini semasa menyerang umpan. Semasa menyerang, anda terasa keganasan dan getarannya di tangan. Untuk menangkap si gergasi, orang tempatan mencari buaya anak ikan yang mereka sebut croc. Inilah sebabnya. Toman dewasa memaksa ketasannya mendapatkan udara dengan menolak anak-anak itu ke permukaan. Bagi nelayan, toman kecil yang bernafas nampak seperti bola mengeliang-ngeliut. Daripada situ, ia amat mudah. Sedang anaknya yang dewasa akan menyerang semula. Ia naluri semula jadi. Tiada beza dengan manusia. Wanita mana pun atau ayah mana pun di dunia ini pasti akan marah jika anda tampar anaknya. Ia akan menyerang anda sama macam ikan. John Francois mencari di semua kawasan utama. Berharap mendapat spesimen yang sihat untuk dikaji dan keluarkan DNA untuk dihantar ke Amerika. Dia melempar, menarik kuat dan merasakan gigitan pantas. Namun ikannya berenang pergi. Toman itu berwaspada dengan umpannya. Tetap bertahan,
John Francois mengimbas air mencari tanda kumpulan ikan. Anda perlu menjadi pencabar sebenar. Anda perlu terus melempar. Jika anda cepat putus asa, lupakan mengair ikan toman. Berhenti. Tiba-tiba dia nampak lapisan buih merah menandakan berbola anak toman gergasi. Ada sana. Tengok tu. Dia sedang naik. Tengok. Nampak bola tu. Di atasnya. Nampak tak? Apabila ada ikan kecil, ada ibunya di belakang. Dia tahu ibunya ada di situ. Dia sangat besar. Selepas melempar dengan pantas, tepat sekali, ibu toman yang berang menyerang umpan itu. Tiada apa-apa tanpa cabaran. Tutup pintu. Dia menggigit sekali. Anda boleh lihat buih di atas. Dia lepaskan diri. Kadang-kadang ia sungguh gila. Ada buih berbola anak ikan yang besar dan kadang-kadang ia berpecah. Ia bukan haiwan yang bodoh. Ia ikan yang sangat bijak. Ibu terbukti terlalu bijak. Namun si kecil yang tak ada pengalaman termakan umpan itu. Akhirnya mereka dapat tangkapan. Mereka perlukan ikan dewasa yang matang. Sudah semestinya Richard Pike yang dikagumi berjaya mendapatkannya. Tiba di rumah kapal, dia menangkap raksasa toman gergasi 1 meter panjang yang memecahkan rekod. Hebat rasanya. Ia penuh dengan adrenalin. Ia masih mengalir. Menggeletar. Apa yang kita dapat ni suatu tangkapan untuk seumur hidup. Ini 2 ekor ikan toman betina gergasi 9 kilogram yang ditangkap kawan saya Rick di air dalam. John Francois dengan segera mengukur ikan itu dan mengambil gambar. Senyumlah sikit, tengok macam saya. Pada hari ikan toman gergasi ditangkap, ia memberikan bahan yang dikendaki untuk dihantar ke Amerika. Dia merekod data fizikal dengan berhati-hati, termasuk contoh tisu untuk ujian DNA. Di Amerika Syarikat, ahli biologi Dr. Walt Courtney memeriksa contoh sirip John Francois untuk analisis DNA. Dia terpaksa menunggu sehingga pemancing Amerika menghantar toman yang ditangkap di sana untuk membandingkan 2 kumpulan ikan tersebut. Sehingga itu, dia tidak boleh membuktikan perkara yang dipercayai bahawa toman gergasi di Amerika adalah sama dengan yang ada di Thailand. Ikan yang memang sama muncul di perairan berbeza. Rumusan teori itu membimbangkan campur tangan manusia. Saintis tahu spesies menyerang selalunya diseluduk masuk. Toman tidak boleh menyeberangi lautan beribu batu dengan sendiri. Mungkin ada orang yang berkata, saya rasa ia hak saya untuk memiliki haiwan jenis ini. Saya akan memilikinya. Cuma perlukan seorang saja untuk melepaskannya dan menyebabkan masalah. Walaupun ada pengharaman Kongres terhadap pemindahan ikan toman, fish gila terus membiak dan berkembang. Kenapa? Dokumen import dan ekspor menunjukkan jawapannya. Penyiasat menyiasati terdapat operasi pasaran mewah dengan menjual ikan toman untuk makanan di Amerika. Spesies ini menjadi makanan kegemaran di kalangan orang ramai berketurunan Asia. Di banyak bahagian di Asia, fish gila dianggap satu makanan istimewa, bukannya bahaya. Di pasar Thailand yang sibuk seperti ini, peniaga menjual sebagi penuh toman setiap hari. Penjual ikan membunuh dan membersihkannya di situ juga. Ia sangat popular. Toman berjalur ni saya jual 10 kilo setiap hari. Tukang masak Thai menggigitkan toman. Mereka tambah limau dan rempah untuk membuat bersih sup tom yam sikong. Ramai percaya sup ini boleh mengubat penyakit. Namun jika orang berketurunan Asia memakan toman di Amerika Syarikat, bagaimana mereka mendapatkannya? Bagi pihak berkuasa ikan dan haiwan buruan, ia satu masalah besar. Bagi
Mereka perlu mencari sumber toman itu. Misi penting itu ialah untuk menghalang sebarang tambahan toman dari memasuki Amerika. Enam bulan selepas penguatkuasaan rasmi pengharaman ikan toman, penyiasat pihak berkuasa ikan dan haiwan buruan Todd Nazimi mendapat maklumat. Sebuah pasaraya Korea di Los Angeles sudah mengaturkan untuk menyelundup toman ke Amerika di atas kapal terbang penumpang dari Korea ke California. Kami ekori produk itu semasa ia memasuki sistem penerbangan. Ejen meminta kapal terbang itu di lapangan terbang LAX, tapi mereka tidak merampas barang itu. Mereka mahu menjejaki penghantaran kepada pembelinya untuk mengesahkan siapa sebenarnya yang menjual toman haram yang memusnahkan alam sekitar dan mencetuskan ketakutan Swiss gila. Ejen menandakan ikan itu dengan tebukan kecil, tapi tak mungkin silap dengan institusi pengenalan. Mereka mengekori truk penghantaran ke pasaraya Korea yang besar di Los Angeles. Mereka menunggu dan memerhatikan pasar itu. Tentu masih di sana, nampaknya mereka dah sedia untuk bawa dia turun. Kami mengekori penghantaran ikan toman itu ke pasar dan akhirnya melihatnya diturunkan di pasar itu dan diletakkan untuk jualan. Pasukan penyamaran itu berjaya. Sejak 2002, pasar raya itu menjual hampir $25,000 toman haram hidup pada setiap tahun. Ia adalah tangkapan toman terbesar dalam sejarah Amerika. Siapa sahaja yang berminat mengimport ikan toman ke California akan berfikir dua kali apabila mengetahui akibatnya yang diputuskan dalam Facebook. Pasar raya itu membayar denda lebih daripada $200,000. Tangkapan itu mengesahkan perkara yang lama disyaki. Toman diselundup secara haram dari Asia ke Amerika. Satu persoalan kritikal belum terjawab. Bagaimana pemangsa asing ini sampai ke habitat semula jadi?